Okey, baiklah. Kita mula je lah sebabnya yang lain pun tak masuk lagi. Saya nak continue dengan kita gunakan modul juga untuk yang seterusnya ni. Okey, sekejap. Okey, boleh nampak tak paparan skrin? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh ya. Okey, saya jangkakan hari ni kita akan tamatkan bab yang keempat ini. Tak apa, yang lain tu kita senanti saya bagilah video untuk kelas ni. Kalau tidak, buang masa je lah yang kamu yang dah masuk ni. Okey, kita nak tengok untuk permulaan hari ni kita tengok unsur dalam skala 3 dan subtopik yang terakhir lepas skala yang ketiga kita tengok kepada unsur peralihan. Okey, kita tengok dulu untuk unsur dalam skala 3. Muka surat 89 dalam modul. Muka surat 89. Okey, kena rujuk kepada slide saya. Kemungkinan akan ada yang saya tukar. Maksudnya ada pembetulan dalam modul tu. Okey, perubahan sifat apabila unsur oksida merentasi skala 3. Okey, dimension dekat sini perubahan sifat untuk unsur oksida. Okey, kita tengok dulu unsur apa yang ada dalam skala 3. Okey, yang pertama kita ada unsur natrium. Okey, formula kimianya adalah Na dengan nombor protonnya adalah 11. Okey, harus diingat kenapa unsur ini berada dalam skala 3? Sebabnya dia mempunyai 3 petala yang terisi elektron. Okey, sebab itu unsur yang ini berada dalam skala 3. Sebab apa? Sebab unsur ini mempunyai 3 petala yang terisi dengan elektron. Okey, unsur yang kedua kita ada magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin dan last sekali kita ada gas argon. Okey, dari segi saiz atom, okey, sebelum ni kita tengok untuk kumpulan. Kumpulan apabila menuruni kumpulan saiz semakin membesar. Tetapi untuk merentasi skala, saiz akan jadi semakin kecil. Okey, keelektronegatifan semakin meningkat daripada kiri ke kanan. Merentasi skala daripada kiri ke kanan, keelektronegatifannya akan semakin meningkat. Okey, dalam keadaan fizikal. Fizikal ni sama ada pepejal, cecair ataupun gas. Okey, untuk unsur yang awal, pepejal bagi natrium, magnesium, aluminium, silikon dan fosforus dan juga sulfur. Untuk klorin wujud dalam keadaan gas, manakala argon juga wujud dalam keadaan gas. Sifat kelogaman, maksudnya logam ataupun bukan logam. Natrium adalah sejenis logam, magnesium logam, aluminium logam, silikon. Okey, ini special sikit. Sekejap Okey, masuklah. Okey, silikon adalah separa logam. Special sikit, kita akan tengok lagi. Silikon ini bersifat separa logam. Fosforus adalah bukan logam. Sulfur bukan logam, klorin bukan logam dan argon bukan logam. Okey, untuk sebatian oksida, kita ada Na2O. Okey, apa namanya? Na2O ini adalah natrium oksida. Okey, boleh tulis nama dia adalah natrium oksida. Dan magnesium, dia punya oksida namanya adalah magnesium oksida. Aluminium oksida.
Okey, SiO2, silikon yang berpadu dengan oksigen. Namanya silikon dioksida. Silikon dioksida. Sebab ada dua oksigen. Okey, kemudian fosforus P4O10. Okey, namanya adalah fosforus pentoksida. Pentoksida. Pen 5. Fosforus pentoksida P E N pen oksida. Okey, kemudian kita ada sulfur. Sulfur dioksida dan juga sulfur trioksida. Dan klorin kita ada Cl2O7. Okey. Untuk argon dia tidak ada sebatian oksida dia sebab argon ini dah stabil. Kumpulan 18 argon dah stabil. Okey, sifat oksidanya untuk natrium dan juga magnesium. Okey, natrium ini berada dalam kumpulan MOBA. Natrium ini berada dalam kumpulan 1. Okey, kumpulan 1 nama lainnya adalah logam alkali. Magnesium berada dalam kumpulan 2. Kumpulan 2 nama lainnya adalah alkali bumi. Logam alkali bumi. Jadinya, okey, bila kamu jumpa perkataan base, base ini merujuk kepada alkali. Okey, nanti kita akan cerita lebih detail apa itu base dan juga alkali semasa dalam bab 6 nanti. Okey, dia macam ni. Semua alkali adalah base. Okay, semua alkali adalah base. Tetapi tidak semua base adalah alkali. Okey, cerita lebih lanjut base dengan alkali ni kita akan tengok dekat dalam bab 6 nanti. Okey, sifat base boleh bertindak balas dengan asid untuk membentuk garam dan air. Okey, untuk aluminium ada special perkataan dekat sini namanya adalah amphoteric. Amphoteric ni adalah logam yang mana boleh bertindak balas dengan asid dan base. Dia boleh bertindak balas dengan kedua-dua. Asid boleh, dengan base pun boleh untuk membentuk garam dan juga air. Okey, tetapi untuk silikon, fosforus, sulfur dan klorin sifatnya adalah asid. Yang mana boleh bertindak balas dengan base untuk membentuk garam dan juga air. Untuk argon adalah stabil. Dia dah stabil, dia dah mencapai susunan oktet. Okey, kita tengok saiz atom yang mengecil. Okey, dalam modul tak ada gambar rajah ni. Kalau kamu nak screenshot, boleh screenshot. Okey, saiz atom yang mengecil. Okey, daripada kiri ke kanan, kamu dapat tengok natrium saiznya besar. Bila semakin ke kanan, sampai dekat klorin dan juga last kali argon, saiznya adalah semakin kecil. Okay, kamu kena tengok penerangan dia. Penerangan inilah yang selalu tanya dalam kertas 2. Soalan esei mungkin dia tanya. Okey, nombor proton yang bertambah, betul lah? Daripada 11, 12 dan akhir sekali 17 dan argon kita ada 18. Okey, bilangan elektron dalam petala yang ketiga. Petala yang ketiga. Awal ni berapa? Awal ni kita ada 1. Kemudian dekat magnesium kita ada 1. Ada 2. Aluminium kita ada 3. Dan last sekali nanti ada argon 8. Okey, bilangan elektron dalam petala 3 dah semakin bertambah. Tetapi kamu kena ingat, selain daripada elektron yang bertambah, nombor proton juga bertambah. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, yang menarik elektron kat luar ni, okay, elektron paling luar ni ditarik oleh proton yang berada di dalam nukleus. Okey, ini yang menarik dia. Kekuatan proton di dalam nukleus untuk menarik elektron di luar semakin kuat. Okay, bila dia dah semakin kuat, menyebabkan saiz
unsur tersebut semakin rapat ke dalam. Rapat ke arah nukleus. Sebab itu, apabila merentasi kala, saiz atom akan semakin berkurang. Okay. Okey, ayat dia, daya tarikan antara nukleus terhadap elektron. Apa yang ada dalam nukleus ni? Yang ada dalam nukleus ni kita ada proton yang menarik elektron. Ingat, positif menarik negatif. Proton yang menarik elektron dalam petala bertambah kuat. Jadinya petala yang terisi elektron ditarik mendekati nukleus. Okey, ada yang nak masuk dia. Masuk dah. Okey. B. Sifat oksida berubah daripada base ke amphoteric dan akhir sekali bersifat asid. Okey, logam oksida, sifat oksida berubah daripada base, amphoteric dan akhir sekali berasid. Okey, poin yang pertama, logam oksida menunjukkan sifat base sahaja. Okay, dia mention dekat sini logam oksida. Bila dia sebut logam oksida untuk kala 3 hanya melibatkan Na2O dan juga MgO sahaja. Okay, itu untuk logam oksida dalam kala 3. Okay, sifatnya adalah base. Okay, sebab apa dia base? Okay, kamu tengok dekat persamaan ni. Na2O tambah dengan H2O akan menghasilkan NaOH. Apa nama dia? Apa nama ni? Apa nama dia ni? Natrium hydroxide. Okey, betul. Namanya adalah natrium hydroksida. Okey, kebiasaannya, kamu kena ingat, kebiasaannya bila ada base ataupun alkali, kita akan ada ion OH minus. Ion hidroksida. Ion hidroksida inilah penentu dia adalah base ataupun alkali. Okey, kalau lagi satu, katakanlah MgO. Okey, MgO, magnesium oksida. Tambah dengan air, H2O. Salah. Okey, tambah dengan H2O. Okey, apa hasil dia? Hasil dia adalah MgOH2. Okey, MgOH2. Magnesium hidroksida. Okey, persamaan ni kena, okey dah seimbang dah persamaan ni. Okey, itu untuk logam oksida. Okey, untuk bukan logam oksida pula, bukan logam oksida yang menunjukkan sifat berasid. Okey, yang dia bagi dekat sini. Silikon dioksida yang bertindak balas dengan air. Hasilnya adalah okey, H2SiO3. Okey, penentunya adalah adanya H sahaja. Dia bukan OH minus. H sahaja, okay, bermaksud dia mempunyai ion hidrogen. Ion hidrogen inilah yang menunjukkan sifat asid. Okey, ini pun ada hidrogen. Adanya OH+, H2SO4 juga adanya H+, yang menunjukkan sifat asid. Okey, untuk amphoteric, okey, amphoteric ni dia boleh menunjukkan kedua-dua sifat, asid dan juga base. Hanya dimiliki oleh aluminium oksida sahaja. Okey, aluminium oksida dia boleh menunjukkan kedua-dua. Bila kita letak untuk test asid, dia boleh menunjukkan sifat asid. Kalau untuk menunjukkan alkali, dia boleh menunjukkan sifat alkali. Okey, ada tak buku teks dengan kamu? Ada? Okey, dekat dalam buku teks, tolong rujuk Ustaz muka surat 97. Okey, muka surat 97. Sekejap saya buka 97.
Ha? Yuk. Muka surat 97, eksperimen 4.2. Okey, eksperimen 4.2, perubahan sifat kimia oksida unsur merentasi kala 3. Okey, tujuan mengkaji perubahan sifat kimia oksida unsur apabila merentasi kala 3. Saat dia buka. Lambat sikit laptop ni. Oh, dia tak buka pun. Okey, perubahan sifat kimia ini boleh nampak apa paparan skrin? Okey, perubahan sifat kimia ini saya akan bagi dia punya contoh laporan eksperimen. Kemudian kamu akan salin saja nanti sebagai laporan eksperimen 4.2. Nanti saya bagi dia punya laporan eksperimen, hanya perlu salin balik sahaja di dalam kertas kajang. Okey, kita sambung kepada yang tadi. Okey, meramal perubahan sifat unsur untuk merentasi kala 3. Okey, tadi kita dah tengok saiz atom bila merentasi kala semakin kecil. Okey, dia semakin kecil lah. Keelektronegatifan juga semakin meningkat. Perubahan keadaan fizikal daripada pepejal dan akhir sekali menjadi gas. Logam kepada separuh logam dan akhir sekali bukan logam. Daripada base, amphoteric dan akhir sekali berasid. Okey, untuk kita meramal perubahan sifat unsur merentasi kala 3. Okey, yang ini tidak ada dalam kamu punya modul. Okey, bila tak ada dalam modul, sekejap lagi saya nak kamu screenshot dan buat satu nota dan masukkan ke dalam kamu punya modul. Hanya sampingan saja ni. Dia bukan sampingan, yang mana kamu kena slide, kena lampirkan sekali dalam modul supaya nota kamu lengkap. Okey, meramal perubahan sifat unsur merentasi kala 2. Okey, kala 2 kita ada apa? Kala 2 kita ada lithium, beryllium, lithium, BE, kenapa ada 2 BE? Okey, bukan 2 BE tetapi dia adalah boron dekat sini ya. Hujung tu boron. KB. Boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin dan juga neon. Okey. Bila merentasi kala 2, bermaksud kala 2 ini hanya mempunyai 2 petala yang terisi elektron sahaja. Okey, bila merentasi kala 2, sifat fizik berubah daripada pepejal kepada gas. Okey, lithium ni adalah pepejal. Okey, pepejal, beryllium pepejal, boron pepejal dan sehingga karbon dia adalah pepejal. Okey, bila masuk ke nitrogen, oksigen, fluorin dan neon, ini adalah gas. Bila merentasi kala 2, saiz atomnya berkurang dan takat lebur dan takat didihnya juga semakin berkurang. Sebab apa takat lebur, takat didih berkurang? Sebab saiznya dah berkurang.
Okey, trend perubahan adalah sama seperti kala 3. Okey, sama macam kala 3 bila merentasi kala. Okey, yang depan ini adalah dua depan lithium dengan beryllium ni bersifat base. Okay, boleh buat catatan sikit, bersifat base. Okey, bila masuk beryllium dia bersifat metalloid. Metalloid ni adalah separa logam sama seperti aluminium tadi, bersifat amphoteric. Amphoteric saya tulis huruf A ya, amphoteric. Okey, dan karbon, nitrogen, oksigen, fluorin dan neon ini akan menunjukkan sifat yang berasid. Okey, ini sifat base amphoteric acid ini merujuk kepada oksida unsur sahaja. Maksudnya kalau lithium ni dia merujuk kepada lithium oksida, beryllium oksida. Mesti yang ada oksida dia yang menunjukkan dia punya base ataupun acid. Okey, kegunaan, tolong screenshot dulu yang ini. Ini untuk slide meramal perubahan sifat unsur merentasi kala 2. Okey, kita pergi kepada kegunaan unsur separa logam ataupun namanya adalah metalloid. Okey, metalloid kita ada apa? Kita ada boron, silikon, germanium, arsenik, okey, dan seterusnya lah. Okey, kegunaan dia. Sebelum itu, metalloid ini adalah unsur yang memiliki sifat logam dan juga bukan logam. Okay, dia boleh jadi logam dan dia juga boleh jadi bukan logam. Silikon dan germanium merupakan unsur separuh logam yang digunakan secara meluas dalam industri mikroelektronik. Okey, contohnya macam kegunaan penghasilan telefon, penghasilan laptop, penghasilan apa lagi? Penghasilan semua peralatan elektronik, kita akan menggunakan silikon dan germanium. Okey, silikon dan germanium ini adalah mempunyai sifat logam dan juga bukan logam. Sebab apa? Okey, silikon dan germanium mempunyai rintangan elektrik antara konduktor dan penebat. Dia duduk kat tengah-tengah. Dia boleh jadi konduktor dan pada masa yang sama dia boleh jadi penebat. Okey, dengan cara apa? Ini caranya. Kekonduksian elektrik silikon akan meningkat dengan cara kita boleh tambahkan unsur karbon dan unsur boron ditambah ke dalam silikon. Okay, contoh kegunaannya adalah penghasilan diod, transistor dan semua peralatan mikroelektronik yang lain. Okey, germanium pula kita gunakan dalam pembuatan papan suria. Papan suria ni papan yang untuk tenaga solar lah, germanium. Okey, boleh screenshot untuk yang ini. Kegunaan unsur separa logam, metalloid. Okey, kita pergi kepada soalan 15. Okey, soalan 15 kita akan bincangkan dulu. Okey, soalan 15 dan seterusnya ini bukan sekadar untuk kala 3 sahaja, akan melibatkan dengan subtopik-subtopik awal. Okey, contohnya kita tengok soalan nombor 15. Rajah menunjukkan perwakilan piawai bagi atom bagi 3 unsur, magnesium, aluminium dan klorin. Okey, magnesium, aluminium dan klorin ini semua berada dalam kala 3. Okey, dia duduk dalam kala 3. Okey, apakah yang diwakili oleh nombor 13 dalam aluminium itu? Okey, siapa-siapa nak jawab? Nombor 13 tu mewakili apa? Diwakili oleh apa? Nombor apa tu? Nombor 13? Nombor proton. Okey, betul. 13 adalah nombor proton. Tulis lah. 13 tu adalah nombor proton. Okey, B1. Tuliskan susunan elektron bagi atom magnesium. Okey, atom magnesium. Siapa nak bagi jawapan? Susunan elektron untuk atom magnesium.
Siapa nak bagi jawapan? 12. 12. Dia nak susunan. Okey, betul. Kita akan ambil 12 ini. Tetapi soalan tanya susunan. Macam mana nak susun dia? 282. Okey, betul. 2.8.2. 282. Macam mana dapat tu cikgu? Macam mana nak buat ni? Okey, 12 ni. Kalau yang pertama, magnesium. Okey, magnesium Mg kan? Oh, tak lawa lah saya lukis. Okey, magnesium. Kalau yang pertama, ada berapa elektron? Boleh isi sebanyak 2 sahaja elektron. Kalau yang kedua, oh, tak lawa bulatan saya. Kalau yang kedua boleh isi sebanyak 8 elektron. Dah jadi berapa elektron tu? 10. 10. Nak lagi berapa? 2. Okey, nak lagi 2. So, kita buka petala yang ketiga. 1, 2. Cukup 12. Okey, cukup 12. So, susunan elektron dia akan jadi, kalau yang pertama ada 2. Kalau yang kedua ada 8. Maksimum dia 8 saja lah. Dan kalau yang ketiga adalah 2. So, susunan elektron dia jadi 282. Okey, soalan yang kedua. Okey, faham cikgu. Okey, faham Azan? Apa. Okey, tak ingat lah tu. Okey, kena pasti color bagi atom magnesium. Okey, color berapa magnesium ni? 2. Color? 2. Pasal apa color 2? Ni tak tahu. Color ni merujuk kepada berapa petala yang terisi elektron. Ada 3 kan petala terisi elektron. So, colornya magnesium berada di color 3. Okey, color yang ketiga. C. Apakah keadaan fizik bagi klorin pada keadaan bilik? Okey, apa dia keadaan fizikal dia untuk klorin? Gas. Okey, gas. Betul jawapan. Okey, keadaan fizikal klorin adalah dalam gas. Kemarin kita pun dah tengok klorin itu warna apa? Ingat lagi tak? Klorin warna apa? Gas klorin warna apa? Kuning. Okey, warna kuning nah. Okey, dia biasanya kuning nak ke hijau. Kita letaklah warna kuning. Okey, D. Unsur manakah membentuk oksida yang bersifat asid? Okey, yang mana yang boleh membentuk oksida yang bersifat asid? Rujuk pada 3 ni, magnesium, aluminium dengan klorin. Unsur yang mana yang bersifat asid? Magnesium, aluminium atau klorin? Okey, klorin. Klorin Jawapan ni adalah klorin. Jangan tulis simbol. Bila soalan macam ni, kena tulis nama penuh dia. Klorin. Okey, aluminium bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk aluminium oksida. Tuliskan formula kimia bagi aluminium oksida. Okey, siapa nak bagi jawapan dekat saya? Apa formula kimia aluminium oksida? Okey, kena ingatlah charge-nya. Aluminium charge berapa? Al? Al berapa aluminium? 3. Okey, good. Al3+. Dan oksida O? O2. O2 negatif. Okey, kamu silangkan dia akan dapat Al2O3. Okey, namanya adalah aluminium oksida. Okey, soalan F. Antara unsur magnesium dan klorin, manakah mempunyai saiz atom yang lebih kecil? Yang mana yang lebih kecil? Magnesium ataupun klorin?
Yang mana yang lebih kecil? Green. Klorin. Okey, betul ah. Klorin. Okey, penerangan. Okey, magnesium dan klorin. Maksudnya klorin itu berada di sebelah kanan, magnesium berada di sebelah kiri. Bila merentasi kala daripada kiri ke kanan, kamu jumpa magnesium dulu, last kali baru jumpa klorin. Okey, reason. Kenapa klorin itu lebih kecil? Okey. Okey, jawapan kamu salin lah sebab dia 2 markah ni. Okey, bila 2 markah, kamu kena ceritakan berkenaan dengan saiz. Okey, saiz. Okey, point nombor 1. Point nombor 1. Tolong salin lah. Okey, point nombor 1. Bilangan proton klorin lebih banyak berbanding magnesium. Okay, bilangan proton klorin lebih banyak berbanding magnesium. Okay, point yang seterusnya. Point yang seterusnya. Bilangan elektron dalam petala 3 klorin lebih banyak berbanding magnesium. Bilangan elektron klorin dalam petala 3 lebih banyak berbanding magnesium. Okey. Seterusnya, daya tarikan antara nukleus terhadap elektron. Daya tarikan antara nukleus terhadap elektron pada klorin lebih kuat berbanding magnesium. Okey, ayat yang terakhir. Petala yang terisi elektron ditarik mendekati nukleus. Okey, saya ambil jawapan ni berada pada muka surat 90 atas sekali. Cumanya kamu kena kaitkan antara magnesium dan juga klorin. Okey, jawapan ada dekat muka surat 90. Dekat kotak yang pertama tu, yang A tu, saiz atom mengecil. Point di sana dah ada, cumanya kamu kena kaitkan, kamu nak kena bagi tahu klorin itu mempunyai nombor proton yang lebih banyak, bilangan elektron yang lebih banyak. Bila bilangan elektron lebih banyak dan juga proton yang lebih banyak, dia akan tertarik ke dalam. Sebab itu saiz klorin lebih kecil berbanding magnesium. Okey, kita pergi ke soalan yang ke-16. Okey, soalan 16. Okey, 16. Okey, soalan 16, jadual menunjukkan unsur-unsur dalam skala 3. Okay, dia bagi skala 3 dengan nombor proton masing-masing 11 sampai 18. Okey, soalan yang pertama, apakah maksud nombor proton? Okey, apa maksud nombor proton? Unsur Okay, yang kalau bercas. bilangan? Bilangan? Siapa nak jawab? Apa itu nombor proton? Jumpa tak? Boleh je nak rujuk buku teks, buku modul. Kalau tak ingat, nombor proton tu apa? Okey, tak jumpa. Bilangan proton di dalam nukleus sesuatu atom. Ya, betul. Bilangan proton di dalam nukleus sesuatu atom. Dekat mana jawapan? Jawapan ada dekat muka surat 24 dalam modul.
Okay, muka surat 24 dekat atas sekali. Maksud nombor proton. Okay, nombor proton adalah bilangan proton yang ada dalam nukleus sesuatu atom. Okay, B. Mengapa unsur-unsur ini terletak dalam skala 3? Okay, sebab apa unsur-unsur tadi berada dalam skala 3? Sebab mempunyai 3 petala elektron. Okey, tambah sikit je. Mempunyai 3 petala yang terisi elektron. Okey, sebab apa? Sebab mempunyai 3 petala yang terisi elektron. Okey, soalan C. Okey, soalan C. Tulis susunan elektron bagi atom magnesium dan sulfur. Okey, magnesium. Magnesium sama macam tadi, susunan elektronnya adalah 2, 8, 2. Okey, sulfur 16. 16 jadi 2, 8, 6. Okey, soalan seterusnya tanya, dalam kumpulan manakah sulfur berada dalam jadual berkala unsur? Okey, siapa nak bagi jawapan? Sulfur tu berada dalam kumpulan berapa? 6 lah. Okey, betul. Dalam kumpulan 16. Okey, dia berada dalam kumpulan 16. Macam mana dapat? Okey, kalau natrium, kalau kita buat susunan dia jadi 2, 8, 1. Kita tengok nombor yang dekat belakang ni. Kalau 1 dia adalah kumpulan 1. Kalau magnesium 282 ada nombor 2 dekat belakang, dia merujuk kepada kumpulan 2. Okey, aluminium bermula dengan 3. Kalau 3 dekat belakang, kamu kena tambah 10. Dia adalah kumpulan 13. Okey, silikon 284. Bila 284, 4 dekat belakang, tambah 10, dia berada dalam kumpulan 14. Okey, fosforus 285. 285, 5 dekat belakang. So, fosforus berada dalam kumpulan 15. Sulfur 286. Bila 286, kumpulannya adalah kumpulan 16. Dan klorin 287. Okey, 287 berada dalam kumpulan 17. Dan akhir sekali argon 288. Bila 288 dia nombor di belakang 8. Kumpulan 18. Okey, D. Bagaimanakah saiz atom berubah apabila merentasi skala 3? Okey, saiznya semakin mengecil. Okey, jawapan D1 semakin mengecil. Okey, terangkan jawapan anda di D1. Okey, jawapan ini saya nak minta kamu salin je balik yang ada pada muka surat 90 atas sekali. Okey, nombor proton bertambah. Bilangan elektron dalam petala 3 bertambah. Daya tarikan antara nukleus terhadap elektron dalam petala bertambah kuat. Dan akhir sekali, petala yang terisi elektron ditarik mendekati nukleus. Itu dia punya jawapan dia lah untuk D2 tu. Okey, D2 jawapan dah ada. Okey, soalan E. Unsur manakah menghasilkan oksida amfoterik apabila bertindak balas dengan oksigen? Okey, yang mana satu? Amfoterik satu je. Namanya? Aluminium. Aluminium. Okey, amfoterik adalah aluminium. Okey, aluminium. Tulisan nama penuh dah, aluminium. Okey, F. Natrium bertindak balas dengan klorin menghasilkan pepejal putih. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas itu. Okey, saya nak kamu tulis dulu. Nanti kita tengok jawapan. Betul tak yang kamu tulis? Natrium bertindak balas dengan klorin. Maksudnya Na natrium plus dengan klorin. Hasilnya adalah natrium klorida. Okey, Na natrium Na plus klorin.
Klorin wujud dalam keadaan atom. So Cl ni kamu kena letak 2 plus klorin dan hasilnya adalah natrium klorida. Kena ingat natrium charge-nya adalah positif. Natrium Na+. Dan klorin adalah Cl minus. Bila kamu silangkan dia akan dapat NaCl. Okay, NaCl. Okay, sekarang ni kamu tengok adakah persamaan ini seimbang. Kalau kamu tinggal macam ni, markahnya 2 markah. Kamu kena seimbangkan untuk dapatkan markah yang kedua. Okay, Cl tak seimbang. Di sini kena letak 2. Dan yang di depan ni kena letak 2. Baru seimbang. 2 atom natrium bertindak balas dengan 1 molekul klorin menghasilkan 2 molekul natrium klorida. Okey, soalan yang ke-17 saya tinggalkan. Untuk kamu pula cuba jawab. 17, 18 saya tinggalkan. Okey. 17, 18 saya tinggalkan. Okey, kita nak masuk kepada unsur peralihan. Okey, unsur peralihan. Di mana kedudukan unsur peralihan ini? Okey, unsur peralihan dia berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah. Kedudukannya adalah pada kumpulan 3 hingga 12 dalam jadual berkala unsur. Contoh, okey ni contoh saja. Ada ferrum, ada mangan, ada kromium, ada kuprum. Dan ada banyak lagi. Banyak lagi. Kita ada apa? Titanium, vanadium, molybdenum, rhodium. Okey, apa lagi? Emas juga berada dalam unsur peralihan. Aurum. Okey, emas namanya adalah aurum. Okey, itu adalah contoh unsur peralihan. Okey, sifat-sifat umum. Okey, memandangkan semua ini adalah logam peralihan, logam. Dia adalah logam. Bila sebut logam, keadaan fizikalnya sama seperti logam-logam yang lain. Permukaan yang berkilau. Okay. Logam memang berkilau. Kalau kamu tengok macam apa lithium, natrium dengan kalium. Pada hari tu kita buat eksperimen. Permukaannya adalah berkilau. Mulur dan mudah dibentuk. Okey, mulur dan mudah dibentuk. Maksudnya apa? Maksudnya logam itu kita boleh tarik. Kita boleh jadikan dia panjang. Saya bagi contoh logam yang boleh ditarik dengan ditarik panjang. Contohnya kita kena buat keris. Kita boleh tempar dia. Kita boleh bentukkan dia. Kita boleh tarik dia nak jadi panjang mana yang kita nak. Okey, mulur dan mudah dibentuk. Takat lebur yang tinggi kecuali zinc. Zinc takat lebur dia rendah saja. Mengkondaksikan elektrik dan juga haba. Okey. Kekuatan tegangan yang tinggi. Kita boleh tegangkan dia. Tegangan yang tinggi. Maksudnya bila kamu kenakan daya, contohnya besi. Kalau kamu tarik dia, mudah tak nak putus? Payah kan? Okay, besi tu susah untuk kita putuskan. Sebab apa? Dia mempunyai kekuatan tegangan yang tinggi. Dan juga ketumpatan yang tinggi. Dia lebih tumpat. Kalau nak dibandingkan dengan air, dia tumpat. Okey, ciri-ciri istimewa. Okey, special kumpulan peralihan kita ada 4 ciri istimewa. Saya sebut ada 4 ciri istimewa. Dan ini memang soalan favorite. Kena ingat keempat ciri istimewa ini. Okey, yang pertama boleh membentuk ion atau sebatian yang berwarna. Okey, sebatian yang berwarna ini. Okey, contoh yang dia bagi ferrum 2+, Fe2+. Warnanya adalah hijau. Sekiranya dia adalah ion nikel 2+ dan kromium 3+, itu warna hijau. Okey, merah jambu kita ada mangan 2+ dan juga kobalt 2+. Warna jingga, ion dikromat, Cr2O7 2 negatif. Okey, warna biru. Warna biru kita ada kuprum 2+ dan warna purple MnO4 minus.
dan warna kuning. Okey, kita ada. Okey, yang ni tolong betulkan. Cr2O7 2 negatif. 2 negatif duduk kat atas. Okey, kalau kamu tengok ni benda yang sama lah. Dia macam seakan-akan warna dia. Jingga dengan kuning. Warna yang sama untuk molekul yang sama. Bergantung kepada dia bertindak balas dengan apa. Okey, contohnya. Okey, sodium. Sodium ni adalah natrium. Natrium kromat. Warnanya adalah kuning. Okey, warna-warna ni untuk bab 4 tak kena lagi. Tak kena hafal. Cuma kamu kena hafal ciri istimewa kumpulan peralihan adalah membentuk ion atau sebatian yang berwarna. Tetapi bila kita masuk dalam bab 6 nanti, warna-warna ni memang kena hafal. Dalam kata lain, memanglah kena hafal. Okey, yang kedua, ciri yang istimewa yang kedua, membentuk ion-ion dengan nombor pengoksidaan yang berbeza. Okey, contoh yang dia bagi adalah ferrum. Ferrum kita ada ferrum 2 dengan ferrum 3. Okey, ferrum 2 tadi saya bagi tahu, ferrum 2 warnanya apa? Warnanya adalah hijau. Okey, ferrum 2 warna hijau. Nanti dalam bab 6 kamu akan jumpa ferrum 3 ni warnanya adalah perang. Okey, warnanya perang. Harapnya kita sempatlah masuk ke sekolah untuk buat eksperimen. Okey, ferrum 2 warna hijau, ferrum 3 warna perang. Walaupun asalnya adalah ferrum. Okey, namanya ferrum tapi kita ada macam-macam nombor pengoksidaan. Nombor roman ini merujuk kepada nombor pengoksidaan dia. Kalau ferrum 2, ferrum 2 Fe2+. Kalau ferrum 3 Fe3+. Okey, ada juga lagi yang lain. Yang lain contohnya kita ada kuprum. Kuprum juga kita ada kuprum 1 dan juga kuprum 2. Okey, dia punya nombor pengoksidaannya adalah berbeza. Okey, ciri istimewa yang ketiga, boleh membentuk ion-ion ataupun sebatian yang kompleks. Okey, sebatian yang kompleks ini, contoh yang dia bagi adalah ion tetraamina kuprum 2. Okey, yang ni tak kena hafal. Kalau kamu tengok dia punya bentuk tu macam terlalu banyak, terlalu sukar untuk dilukis. Okey, itu maksudnya dia adalah sebatian ataupun ion yang kompleks. Okey, contoh yang kedua dia bagi ion hexa aqua cobalt dan juga yang contoh yang ketiga ion hexacyanophorat 3. Okey, ion hexacyanophorat 3 ni, dia ni kita akan guna dekat dalam bab 6 nanti. Okey, dalam bab 6 ada. Okey, D. Bertindak sebagai mangkin dalam tindak balas tertentu. Contohnya, mangkin ni apa? Mangkin ni adalah bahan yang mempercepatkan kadar tindak balas. Okey, tapi mangkin pun ada juga mangkin positif dengan mangkin negatif. Mangkin ni yang baiknya adalah mangkin positif untuk sebarang proses industri sebagai contoh penghasilan amonia. Okay, penghasilan amonia kita juga boleh buat baja dengan menggunakan baja amonia. Nama prosesnya adalah proses Haber. Haber ni nama orang lah. Dia yang mengkaji jadinya dia letak namanya proses Haber. Proses Haber ni pada asalnya memerlukan suhu dan tekanan yang tinggi. Bila ada suhu dan tekanan yang tinggi, dia melibatkan kos yang besar. Untuk kurangkan kos yang besar, untuk kurangkan suhu dan juga tekanan, kita boleh letakkan besi ataupun ferrum lah. Ferrum untuk mempercepatkan tindak balas itu. Okay, jadinya ferrum ini yang kita sebut sebagai mangkin. Okay, mangkin tujuan apa? Untuk mempercepatkan tindak balas. Okey, kita ada juga vanadium 5 oksida V2O5 dalam proses sentuh, dalam proses penghasilan asid sulfurik. Kita ada juga platinum dalam proses oswak untuk penghasilan asid nitrik dan nikel
untuk proses penghidrogenan dalam penghasilan margarin. Okay, margarin kita gunakan nikel. Okey, kegunaan unsur peralihan dalam industri digunakan sebagai mangkin dalam industri. Contoh yang lain, keluli karbon. Okey, keluli karbon. Keluli nanti kamu akan tengok dalam bab 8 nanti. Keluli ni adalah campuran antara besi itu ferrum dan juga karbon. Okey, besi dan karbon ini yang kita namakan sebagai alloy. Okay, kita namakan sebagai alloy. Nanti bab subtopik alloy ada dekat dalam bab 8 nanti. Okay, C digunakan dalam alatan yang tahan takat lebur. Maksudnya apa? Kita boleh kenakan suhu yang tinggi tetapi tidak mudah untuk melebur. Contohnya kita gunakan dalam filament. Filament ni dalam apa? Kita gunakan di dalam mentol yang kita sebut sebagai tungsten. Wire tungsten. Okay, wire tungsten ini ada dalam mentol. Dalam mentol, walaupun dipanaskan dan dia menyala, tetapi dia tidak melebur. Enjin kereta. Enjin kereta, walaupun panas, tak pernah lagi enjin kereta melebur. Dan juga peralatan memasak. Peralatan memasak, sebagai contoh saya bagi apa? Saya bagi pisau. Pisau diperbuat daripada besi. Kalau besi sahaja dia akan berkarat. Tetapi besi itu telah dicampurkan dengan karbon. Yang mana dia menjadi keluli. Kamu akan jumpa banyak jenis keluli. Antaranya contoh keluli nirkarat. Okay, maksudnya keluli tadi dia tahan karat. Okey, kita masuk kepada soalan yang ke-19. Okey, soalan 19 pada muka surat 94. Okey, Rajas menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala unsur Q, R, T, X dan Y bukanlah simbol sebenar unsur. Okey, dekat sini A. Apakah prinsip asas yang digunakan dalam penyusunan unsur-unsur dalam jadual berkala unsur? Siapa nak jawab dekat saya? Macam mana jadual berkala unsur ini disusun? Ada lagi tak? Kan hilang dah. Okay, macam mana jadual berkala disusun? Dalam subtopik 4.2. Jawapan ada dekat subtopik 4.2. Bagaimana jadual berkala disusun? Okey, salin lah. Okey, muka surat 69 jawapannya. Subtopik 41. Okey, 69. Tengok dekat poin yang kedua. Jumpa tak? Respon. Jumpa. Okey, jumpa lah. Okey, cara nak susun dia kamu tengok dekat 2A. Susunan unsur adalah mengikut tertib pertambahan nombor proton. Saya nak kamu tambahkan sikit. Pertambahan nombor proton dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Okey, saya ulang. Susunan unsur adalah mengikut tertib pertambahan nombor proton dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Okey. Soalan B1. Unsur manakah wujud sebagai molekul diatom? Diatomic. Okey, unsur yang mana wujud sebagai diatom? Q, R, T, X, Y. Yang mana satu? Maksudnya dia wujud sebagai diatom. Diatom kumpulan berapa?
17. Betul. Okey, jadinya yang mana satu kumpulan 17? Huruf apa? Y. Y. Ya, jawapannya adalah Y. Okey, jawapannya adalah Y. B2. Unsur manakah adalah gas monoatom? Kumpulan berapa monoatom? Dua ke cikgu? Bukan. Monoatom. Gas monoatom. Bulan 18. Ya, kumpulan 18. So, huruf yang mana satu? R. R. Okey, monoatom adalah pada gas adi, kumpulan 18. Gas nadir, gas adi ataupun gas nadir, kumpulan 18 ni adalah monoatom. R tu. Okey, B. Susunkan QRTX berdasarkan pertambahan saiz. Yang ketiga tertinggal. Unsur manakah membentuk oksida amphoteric? Okey, yang mana satu adalah amphoteric? X. X. Okey, jawapannya X, amphoteric X. X tu adalah tempat aluminium. Okey, B. Susunkan QRTX dan Y berdasarkan pertambahan saiz. Okey, sila susun dahulu. Salah tak apa. Nanti kita betulkan. Try susun dulu. Bila pertambahan saiz maksudnya daripada kecil ke besar. Okey, saya nak tanya jawapan ni pada siapa pula ni? Okey, saya tanya jawapan daripada Jerman. Ada jawapan tak Jerman? Salah tak apa, beritahu je jawapan. Jerman tak ada, hilang. Ain, cuba jawab Ain. Takut salah cikgu, salah tak apa kan? Salah tak apa, jawab je. R, Y, Q, X, Sat. R, Y, Q, Q, X, T. X, T. Okey, ini jawapan daripada Ain. Kita tengok betul ataupun salah lah. Okey, kita back to konsep dia. Okay, bila turun, saiznya semakin besar. Bila merentasi kala, saiznya semakin kecil. Okey, tengok yang mana yang paling besar sekarang ni. Antara kala 1 dengan kala 2, yang mana besar? Okey, yang paling besar adalah pada kala yang ketiga. So, paling kecil adalah R. Okey, R paling kecil. Diikuti, okey, R ni betul lah. Okey, diikuti sebab dia nak pertambahan saiz daripada kecil ke besar. Diikuti dengan Q. Okey, selesaikan kala 2. Lepas tu baru masuk kala yang ketiga. Okey, T, X, Y. Yang mana yang seterusnya? Y dahulu. Sebabnya bila merentasi kala semakin kecil. So yang T ni paling besar. Y, X, T. Okay. R, Q, Y, X, T. Itu dia punya susunan mengikut pertambahan saiz atom. Okay, yang ni salah. Ambil yang atas ni ya. Okey, C. Tuliskan susunan elektron untuk unsur Q.
Okay, siapa nak bagi jawapan susunan elektron untuk atom unsur Q? Kita nak dengar jawapan daripada siapa pula? Azan ada Azan? Jerman? 28.6. Okey, sebut 28 286. 286. Okey, 286 jawapan Jerman ah. Betul lock dia punya jawapan? 282 sekejap. 282. Okey, tukar pula 282. Okey. Sekarang ni kamu tengok. Saya padam dulu, dah serabut dah ni. Okey. Alamak, sangkut. Okey, kamu tengok Q. Cuba beritahu dekat saya dia berada color yang ke berapa? Q color ke? Beritahu dekat saya Q tu berada pada color berapa? Dua. Okey, color yang kedua. Kumpulan 14. okey, kumpulan 14. Okey, kumpulan 14. Okey, kalau color yang kedua bermaksud dia ada berapa nombor, berapa petala dia kena ada? 2. 2 petala sahaja. Okey, Jerman dah salah. Jerman dah letak 3 petala. Okey, sedangkan Q ini hanya ada 2 sahaja petala. Sebabnya colornya dia berada pada color yang kedua. Okey, dia ada 2 petala. Okey, ni tengah ni titik ya. Kita nak letak nombor lagi. Okey, kalau dia kumpulan 14, bermaksud dia punya valence elektronnya ada berapa? 4. 4. Okey, belakang sekali adalah 4. So depannya nak letak berapa? 2. 2. Okey, ni lah jawapannya. 2, 4. Okey, 2, 4. Okey, ataupun kaedah lain. Saya ambil kaedah yang senang. Kamu kira daripada kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, Q tu berada 6 pada unsur yang ke-6. So 6 kita dapatlah 2.4. Okey, ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama, tentukan color dan kumpulan. Kaedah yang kedua, kamu kira satu persatu. Okey, itu soalan nombor 19C. Okey, D. Tuliskan formula ion yang terbentuk daripada unsur Y. Okey, apa formula ion yang terbentuk daripada unsur Y? Y ni kumpulan berapa? Kumpulan? 17. Okey, kumpulan 17. Okey, bila kumpulan 17, dia nak terima berapa elektron? Kumpulan 17 akan terima berapa elektron untuk menjadi stabil? Rujuk balik modul kalau tak ingat. Kumpulan 17 baru kemarin kita belajar. Terima berapa elektron? Ada tak jawapan?
Ada dalam modul muka surat 87. Terima berapa elektron? 1. 1. Okey, dia terima 1 sahaja elektron dan membentuk ion yang bercaj negatif. Soalan tanya apa? Tuliskan formula ion yang terbentuk daripada unsur Y. Okey, Y itu adalah Y minus. Di atas charge-nya adalah negatif. Okey, E. Kenapakah unsur-unsur Q dan R terletak dalam skala yang sama? Kenapa Q dan R berada pada skala yang sama? Okey, bilangan petalanya berapa? Dua. Okey, skalanya 2. So, bilangan petalanya juga adalah 2. Kira daripada mana? Kira daripada secara melintang. Ini 1. Q dan R ni akan dapat 2. Okey, berada pada skala yang kedua bermaksud bilangan petala yang terisi elektronnya juga adalah 2. Okey, F. Apabila ketulan kecil unsur T. Okey, dia kata ketulan kecil. Ini kita buat eksperimen ni. Dimasukkan dalam air pada kelas yang terakhir sebelum kita cuti. Larutan TOH terbentuk dan gas hidrogen dibebaskan. Nyatakan satu pemerhatian apabila kertas litmus merah digunakan dalam larutan tersebut. Kertas litmus merah. Apa jadi pada kertas litmus merah? Dia akan bertukar kepada biru. Okey, kamu salin lah. Kertas litmus merah bertukar kepada biru. Kamu tulis ayat penuh ha. Okey, dia bertukar kepada biru. Daripada merah tukar kepada biru. Sebab apa? Sebab T ini berada dalam kumpulan 1. Kumpulan 1 adalah logam alkali. Okey, alkali sifatnya kita boleh tentukan menggunakan kertas litmus merah yang akan bertukar kepada biru dengan syarat. Dengan syarat mesti kena ada air. Kertas litmus kena ataupun T itu dimasukkan dalam air dan air itu yang diuji dengan kertas litmus merah. Okey, G. Nyatakan nama yang diberikan kepada unsur-unsur yang terletak antara kumpulan 2 dan 13. Antara kumpulan 2 dan 13. Okey, tengah-tengah ni. Unsur peralihan. Okey, namanya adalah unsur peralihan. Okey, G jawapannya adalah unsur peralihan. Okey, unsur peralihan ah. Okey. Okey, 20. Okey, 20. Saya tak nak teruskan. Okey, macam ni. Pada hari Rabu depan, kita tak ada kelas dah. Hari Rabu depan adalah cuti. Cuti hari Wesak. Okey, kerja rumah kamu ada banyak ni saya nak bagi. Okey, saya berpatah balik daripada awal tadi. Okey, kerja rumah kamu. Tadi saya bagi. Okey, berkenaan dengan yang ini. Saya akan bagi satu laporan eksperimen yang dah siap dengan dia punya jawapan. Saya nak minta kamu salin saja. Itu yang pertama, laporan eksperimen untuk eksperimen tadi dalam buku teks muka surat 97. Itu yang pertama. Boleh ah? Eksperimen 4.2 pada muka surat 97. Okey, dan yang ini tolong salin dan selitkan di dalam modul kamu. Dan yang ini juga salin dan selitkan dalam modul. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga adalah latihan pada muka surat
latihan soalan 20. Soalan 20 sehingga habis bab 4. Maksudnya pada dalam modul muka surat 95, 96, 97. Okey, 95, 96, 97. Okey, itu saja untuk hari ini. Dan yang masuk pun tak ramai. Sikit saja. Tak apalah, yang lain tu saya bagi je rekod video ini. Okey, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Kalau senyap tu kira tak ada lah ni. Tak ada cikgu. Okey, tak ada lah. Okey, kalau tak ada, kita tamatkan dahulu. Boleh left call dan kamu boleh prepare lah apa yang patut ataupun siapkan kerja sekolah untuk kimia tadi. Okey, boleh left call. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okay, Terima kasih cikgu.